Sejahtera dan ulasan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda PAS Negeri Johor yang mengeluarkan kenyataan di Harakah Diari dengan bertajuk Ketakutan PMX dan Falasi Anwar. Yang mana saya lihat beliau memotong sekerat kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata, kalau nak jatuhkan saya kerana lawan rasuah, silakan. Jadi perkara ini dispinkan oleh beliau untuk mencari propaganda politik murahan. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataannya juga mengatakan bahawa oleh kerana terlalu takut hilang kuasa, khususnya jawatan Perdana Menteri ke-10 PMX cara terburu-buru telah mencipta falasi yang hakikatnya akan memamah naratif politik beliau pada hari ini. Di sini juga beliau membuat satu lagi kenyataan dengan mengatakan bahawa apa yang menjadi keresahan buat orang awam, sebahagian besar NGO Melayu Islam, pemimpin-pemimpin politik serta rakyat di luar sana adalah isu pentadbiran PMX yang tidak cekap. Strategi ekonomi yang lesu, janji reformasi yang dibakul sampahkan, intimidasi politik yang dikenakan kepada aktivis media sosial, layanan istimewa PMX kepada Presiden UMNO yang berhadapan dengan 47 dakwaan di mahkamah, dan pelbagai isu lain yang memberi kesan kepada kepentingan awam. Jadi saya lihat budak hingusan ni, iaitu Ketua Pemuda PAS ni, Ahmad Nafal ni, kamu boleh mengkritik kerajaan yang ada hari ini. Tetapi kalau kamu mengkritik seperti ini seolah-olah memfitnah ataupun membuat satu propaganda murahan, dengan saya lihat muka kamu pun sangat sebelah lah dalam mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang mana kamu merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang yang penakut. Saya rasa budak hingusan ini kalau masuk penjara 2 bulan pun menangis ni, terkencing ni. Boleh kamu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tu takut hilang kuasa? Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pernah hilang kuasa, iaitu menjadi timbalan Perdana Menteri. Tinggal lagi nak jadi Perdana Menteri je waktu itu. Tapi kerana melawan Tun, akhirnya dapatlah beliau duduk dalam penjara tu 2 kali. Itu hakikatnya. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan budak hingusan ini, kamu tak payahlah nak cerita tentang politik kalau kamu tidak tahu bagaimana zaman PKR melalui reformasi, zaman-zaman reform yang lalu, yang mana kamu tidak tahu sejarah lagi dan kamu cuba untuk membuat diri kamu itu seolah-olah kamu itu hebat. Yang mana kamu nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim takut hilang kuasa dan juga jawatan Perdana Menteri itu, saya nak beritahu, jawatan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim cuma nak gunakan untuk mendapatkan kuasa, untuk memperbetulkan masalah yang dah rosak dalam negara ni. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pertama di negara kita ini yang tidak mengambil gaji. Begitu juga dengan jawatan beliau menjadi Menteri Kewangan. Apa yang menjadi ketakutan orang-orang PAS hari ini adalah Perikatan Nasional tak boleh jadi kerajaan. Ni budak hingusan ni pun tak dapat dana ni. Jadi ini yang mereka takutkan. Kalau orang-orang Perikatan Nasional ni mendapat habuan daripada hasil mereka jadi kerajaan, maka itu halal. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim nak betulkan benda-benda yang dah salah, kamu jualkan semua kaum dan bangsa. Apa yang dia cakap di sini? Keresahan orang awam. Saya nak tanya, siapa ada orang awam yang resah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Tak lain. Kalau bukan mereka yang bersekongkol dengan Perikatan Nasional, yang ada Bersatu dan PAS di dalamnya, itu saja orang awam ni yang merasakan bahawa mereka takut ataupun resah dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Yang mana dia mengatakan sebagian besar NGO Melayu Islam ni. Cuba kamu senaraikan berapa ramai NGO Melayu Islam ni yang risau ataupun takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hari ini. Begitu juga dikata pimpinan-pimpinan politik. Pimpinan-pimpinan politik yang takut hari ini adalah mereka yang terjerumus dengan rasuah, salah guna kuasa, itu yang takut. Bukan ada orang lain. Orang awam seperti kami, seperti orang luar sana tak peduli pun. Yang penting hari ini rakyat nak Datuk Seri Anwar Ibrahim benteras rasuah ni habis-habisan. Itu yang rakyat mahu hari ini. Isu soal ekonomi hari ini saya rasa ramai rakyat di luar sana tidak nak lagi melihat ke arah isu KWSP yang cuba kamu orang mainkan, akhirnya tak menjadi. Jadi kepimpinan muda budak hingusan PAS ni, kamu tidak perlu keluarkan kenyataan seperti ini. Kenyataan kamu ini apabila nanti disiasat, maka kamu kata tak boleh nak kritik. Tetapi
cara politik tajam yang kamu keluarkan ini juga menyebabkan bagaimana kalau kita tidak menghalang isu-isu seperti ini. Jadi dia nak kata layanan kepada media sosial ini tak bagus. Saya rasa kebebasan dah banyak kita berikan Perikatan Nasional. Setiap hari kita tengok di TikTok bermacam-macam isu yang mereka cuba bangkitkan, yang mana mudah dijawab oleh rakyat, senang dipatahkan hujah-hujah mereka di media sosial. Jadi ini yang menyebabkan pimpinan-pimpinan muda seperti yang ada ni merasa tergugat dan mereka mencari hujah-hujah yang agak tajam melibatkan isu perkauman dan agama ni. Itu saja dia punya cerita. Isu Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi layanan kepada Presiden UMNO yang ada 47 pertuduhan ini. Saya rasa wajar Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau siapa-siapa pun yang menjadi Perdana Menteri, kita tidak boleh membelakangi RUU anti lompat parti kita. Iaitu beliau adalah seorang ketua parti, yang mana UMNO adalah nombor 2 terbesar selepas Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional yang ketua terbesar itu dipimpin oleh pengurusinya Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi kita tidak mau kerajaan kita ini tumbang seperti mana kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lebih baik kerajaan ini diperkukuhkan walaupun beliau berdepan dengan 47 pertuduhan, tetapi pertuduhan ini tidak melibatkan jawatan beliau, tidak melibatkan apa yang berlaku dalam kerajaan. Beliau kena uruskan pertuduhan beliau itu sendiri. Jadi pada saya ada pro dan kontra, tetapi daripada sisi untuk kita nak mengkuatkan politik ini agar ekonomi negara kita ini bergerak dengan baik, kita perlukan ini. Jadi daripada segi politik untuk rakyat, maka pertuduhan ini berjalan dan terpulang kepada Presiden UMNO itu sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Jika dia masuk penjara, itu keputusan mahkamah dan tidak melibatkan pentadbiran kerajaan. Itu lebih baik daripada kerajaan kita ini tumbang diganti Perdana Menteri lain, tumbang diganti Perdana Menteri lain, dan akhirnya apa yang kita lihat? Kerosakan berlaku yang akan susah rakyat. Jadi daripada isu juga beliau merasakan janji reformasi dibakul sampahkan oleh PH. Saya nak beritahu dekat pimpinan muda PAS yang hingusan ni. Janji reformasi yang nak dilaksanakan PH tidak dibakul sampahkan. Tapi kamu orang jangan persoalkan seolah-olah hari ini kamu kata pendakwaan terpilih. Yang dia di sini juga mengatakan ada pendakwaan terpilih. Jadi saya nak beritahu dekat budak hingusan ini, itu sebabnya pengurusi Perikatan Nasional didakwa di mahkamah kerana kita nak mereformkan. Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin dicas hari ini di mahkamah dengan melibatkan jana wibawa, melibatkan duit masuk dalam akaun bersatu. Jadi nak cerita pasal bersih tak payahlah. Pemimpin muda PAS jangan cakap kalau tidak faham. Jadi tengok dulu politik baru nak kritik. Ini isunya. Ini semain sembang sembrono saja, yang mana asas politik pun tak ada. Lepas tu masuk dalam sentimen perkauman dan agama. Inilah yang tidak baik. Apa yang dia lihat di sini? Konon-kononnya PMX kita ni tidak berjaya mentadbir negara. Pemimpin PAS adakah yang berjaya mentadbir negeri PAS? Sedar sikitlah. Ini pun ketua pemuda PAS Johor. PAS masih hidup ke Johor? Dah tinggal rangka aja. Jadi pemimpin PAS yang muda-muda ni belajar lagi politik. Politik yang membangunkan minda rakyat. Yang membangunkan negara. Bukan bermain dengan sentimen memecah belahkan. Bermain dengan sentimen yang pada saya terlalu tajam. Yang akan menyusahkan orang lain. Yaitu rakyat yang akan susah. Yang mana PAS hari ini kita lihat konon-kononnya Perikatan Nasional nak memberi keistimewaan kepada orang bukan bumi putra sekalipun jika mendukung mereka. Ini semuanya janji mereka yang kosong. PAS ni banyak janji kosong tapi dia akan menyalahkan orang. Inilah juga pimpinan muda mereka. Mereka akan keluarkan hujah seperti mana kalau hujah A keluar, mereka jawab hujah B. Lawan lagi pakai hujah C. Inilah sikap-sikap mereka ni yang mana pemimpin PAS saya lihat tidak berjaya melahirkan pimpinan muda yang berintegriti dalam politik. Kalau ramai seperti ketua pemuda PAS Negeri Johor ni, maka sia-sialah untuk ke politik. Kerana tidak akan lama hayat politik jika bermain dengan
isu-isu yang seperti ini, yang mana pada saya pengalaman tak ada, tetapi cuba mengkritik kerajaan yang ada, dan esok apabila didakwa ataupun dikatakan fitnah, akhirnya juga akan dibawa ke mahkamah, maka katalah macam-macam. Tapi saya harap kerajaan yang ada hari ini tegas dalam isu ini. Jika kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan PAS yang menjadi cyber trooper ini keluar, maka kita lihat jika perlu saman, biar padan muka orang ni. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.